Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak murid Ustazah yang dikasihi Allah sekalian. Okey, insya-Allah pada pagi ini Ustazah nak buat sedikit penerangan tentang topik bundar nombor. Okey, Ustazah nak kamu faham dulu bundar ni. Okey, bundar ni kita boleh bundarkan nombor sama ada puluh ataupun nombor ratus. Jadi macam mana cara dia? Okey, contohlah Ustazah bagi kamu satu nombor. Ustazah bagi nombor 2, 3, 5. Okey, sekarang ni kita nak bundarkan nombor 2, 3, 5. Okey, kita tengok dulu nombor 235. Okey, bila ada soalan tanya, sila bundarkan jumlah 235 kepada puluh yang terdekat. Jadi macam mana? Okey, bila sebut puluh, okey, mana satu rumah puluh? Yang ni kan? Okey, 3 adalah rumah puluh, 2 adalah rumah ratus, 5 adalah rumah sar. Okey, jika ada soalan keluar, bundarkan 235 kepada puluh yang terdekat. Jadi, pertama sekali kamu kena tengok rumah puluh dahulu. Okey, sekarang rumah puluh 3. Okey, kita turun ke bawah lagi. Okey, setelah selesai kita tengok rumah puluh. Okey, untuk bundarkan nombor puluh, kamu kena ingat, kamu kena tengok rumah sar. Okey, rumah sar dia sekarang ni 5. Okey, 5. Okey, sekarang saya buat satu garisan panjang. Kita nak tengok 235 ni kalau dibundarkan puluh mana yang paling terdekat? Okey, 230 ataupun 240. Okey, cara dia macam ni. Okey, kamu tengok kan, ini nombor 5. Kalau kita nak bundarkan nombor rumah puluh, nak bundarkan kepada puluh yang terdekat, kita tengok rumah sar. Rumah sar ni lebih daripada 5 ataupun tidak. Okey, let's say lah 235. Kalau 235, kedudukan dia dekat tengah-tengah. 2, 3, 5. Jadi, bila rumah sar melebihi 5, 6, 7, 8 dan 9, kamu kena bundarkan kepada puluh yang lebih tinggi. Faham tak? Kalaulah 235 dan belakang ni rumah sar ni kurang daripada 5, contohnya 0, 1, 2, 3 atau 4, kamu kena bundarkan nombor ni kepada puluh yang paling rendah, yang ke bawah. Jadi untuk 235, okey, kita nampak ini rumah puluh. Rumah puluh ada 3. Kalau kita nak bundarkan nombor rumah puluh, kamu kena tengok kepada rumah sar dia. Rumah sar dia ni lebih tak daripada 5, 6, 7, 8, 9? Lebih kan? Okey, jadi bila lebih, kamu kena bundarkan nombor tersebut kepada puluh yang lebih tinggi. Jadi kalau 235 dibundarkan kepada puluh yang terdekat, dia akan jadi 240. Macam tu, faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada sila bundarkan nombor 235 kepada ratus yang terdekat. Bila sebut ratus, okey, pertama sekali kita kena buat apa? Pertama sekali kita kena tengok dulu. Okey, mana satu rumah ratus? 235. Okey, mana satu rumah ratus? 2 adalah rumah ratus. Okey, sama juga cara dia nak buat macam puluh ni, nak buat bundar puluh ni. Pertama sekali kalau kita nak bundarkan nombor ratus, kita kena tengok jumlah rumah puluh dia berapa. Macam tu, faham? Okey, sekarang ni Ustazah buat satu garisan sama juga macam yang kat sebelah tadi. Okey, kita buat satu garisan panjang. Okey, sila bundarkan nombor 235 kepada ratus yang terdekat.
Okey, ini 200, ini 300. Jadi, kalau nombor 235, okey, kita tengok dekat sini. Rumah puluh dia 3. 3 ni lebih tak daripada 5, 6, 7, 8, 9? Tak lebih kan? Jadi, ianya dikategorikan sebagai nombor yang kecil daripada senarai nombor 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi 3 ni tersenarai kepada jumlah bunda yang lebih rendah. Maksudnya dekat sini, bila kita nak bunda, bila 235 ni dibundakan kepada ratus yang terdekat, maksudnya ratus terdekatnya ialah 200. Sebab apa? Sebab rumah puluh dia tidak melebihi 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 235 ni mungkin dekat sini. Macam tu. Bila kita bundakan kepada ratus yang terdekat, maksudnya 200 adalah jawapan dia. Faham tak? Let's say lah kalau 235, okey, rumah ratus dia ni lebih tinggi daripada nombor 3, contohnya 5 ke 6 ke ataupun 7, 8, 9, barulah ratus terdekat untuk nombor 235 ni pergi kepada jawapan 300. Faham tak? Okey, Ustazah bagi 2 contoh untuk memahamkan kamu. Okey, soalan pertama, sila bundakan nombor 429 kepada bundakan nombor 429 kepada puluh terdekat. Okey, ingat Okey, puluh terdekat. Okey, pertama sekali kita kena buat apa? Pertama sekali kita kena finalize dulu. 429. Okey, mana satu rumah puluh? 2 adalah rumah puluh. Okey, sekarang ni kita buat satu garisan panjang. Kita tengok. Okey, untuk puluh terdekat. 420. 430. Jadi, agak-agak kedudukan 429 dekat mana? Rasa-rasanya agak-agaknya dekat sini kan? 429. Okey. Kita tengok dulu rumah puluh dia berapa. Okey, sekarang ni cuba kita tengok nombor sebelah dia. Rumah sebelah dia, sah. Kalau sah lebih daripada 9, jadi mana satu bunda yang paling terdekat, puluh yang paling terdekat dengan nombor 429? Mestilah jawapan dia puluh terdekat bagi 429 ialah 430. Sebab apa? Rumah sah dia ni lebih daripada 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu. Faham? Okey, soalan kedua pula. Contohnya lah 555. Okey, 555. Sila bundakan nombor 555 kepada ratus yang terdekat. Okey, bila ratus yang terdekat, okey, sama juga macam mana kita nak tahu. Kita buat dulu garisan. Kita kena finalize dulu. Okey. 555. Mana satu rumah ratus? Ini adalah rumah ratus. Okey, kalau kita nak bundakan nombor 555 ni, kita kena tengok sebelah dia ni, rumah puluh dia ni berapa jumlah dia. Okey, sekarang ni kita nampak rumah puluh dia ni 5. Okey. Sekarang ni kita nak tengok kan. Okey, 500 dengan 600. Bundakan 555 kepada ratus yang terdekat. Okey, agak-agak kamu 555 ni dekat mana kedudukan dia? Okey, mestilah dekat tengah-tengah kan? Mestilah dekat tengah-tengah ni. 555. Okey, saya nak tanya kamu. 5 ni, nombor puluh ni lebih tak? Tersenarai tak dalam nombor 5, 6, 7, 8, 9? Tersenarai kan? Kalau tersenarai, 555 bundakan kepada ratus yang paling terdekat, jadi 600. Sebab apa? 5 ni tersenarai dalam nombor 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 555 ni jika dibundakan kepada ratus yang terdekat, jawapan dia ialah 600. Macam tu.
Okey, Ustazah harap kamu faham dengan penerangan hari ini. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa persoalan atau pertanyaan, Ustazah ada sediakan nombor Ustazah dekat ruangan di bawah. Okey, wallahualam. Assalamualaikum.